Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim, alimna al-Quran. Allahumma ya alim, alimna al-ta'wil. Allahumma ya alim, alimna al-bayan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ah idh aqbala salasah nafar fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Qala فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه، أو كما قال. Hadis sahih rawahul Bukhari. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kata dia, bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila habis daripada Nabi semayang di masjid, Nabi tak akan bangkit pergi tempat lain dulu, melainkan Nabi duduk dulu di masjid. Itu cara Nabi. Bila Nabi duduk di masjid, yang kata sahabat Nabi ni, mereka akan ambil peluang untuk duduk dengan Nabi. Mereka akan ambil peluang untuk bersama dengan Nabi. Paling-paling tidak, kalau mereka tak boleh nak dapat satu dua nasihat daripada Nabi pun, sekurang-kurangnya mereka dapat doa Nabi. Kalau mereka tak boleh nak dapat doa Nabi pun, tengok muka Nabi SAW tu pun sudah cukup bagi mereka. Ini sahabat. Yang penting, mereka takkan meninggalkan Nabi keseorangan. Pasal mereka tahu Nabi SAW adalah orang yang sangat sibuk. Dan Nabi ni pun antara orang yang susah orang nak jumpa. Tapi Nabi, dia mau jumpa orang. Jadi bila dia jumpa, sahabat-sahabat jumpa Nabi, mereka takkan lepaskan peluang untuk duduk bersama dengan Nabi SAW. Bila mereka duduk dengan Nabi, mereka duduk lingkung dengan Nabi, tiba-tiba di saat itu, kata Waqid Al-Laythi, idh aqbala salasah nafar. Masuk dalam masjid itu ada 3 orang di kalangan sahabat. Fa'aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Abi Laqid Al-Laythi ni dia kata, Abi Waqid Al-Laythi dia kata, hak 3 orang masuk tu, 2 orang ni depa mai join dengan
dengan majlis Nabi. Manakala satu orang tadi ni dia masuk-masuk, dia tengok ada satu majlis, dia duduk dengan Nabi, sahabat-sahabat duduk keliling dia, dia lagu duduk corner, U-turn, patah balik keluar. Dia tak main duduk dengan mereka. Dan benda tu menyebabkan tertarik perhatian sahabat-sahabat Nabi. Macam kita tuan-tuan duduk mengaji macam ni, tiba-tiba ada satu orang, dia duduk main pusing dalam ni, lepas tu dia keluar. Kita pun tertengok juga. Konsentrate kita tu agak terganggu juga. Siapa dia ni? Lagu duduk main usha satu macam, SB ke apa, dia main macam tu. Nak main usha SOP masjid ke apa ke. Kami duduk jarak dah. Kan? Dia duduk fikir betul. Benda tu rupanya Nabi SAW, Nabi tengok. Benda tu Nabi tengok. Dan kata Abu Waqid Al-Laisi, dia kata hak 3 orang masuk tu, satu orang yang masuk fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Satu orang daripada 3 orang tu, dia masuk-masuk, dia tengok tang mana ada tempat kosong yang lebih dekat kepada Nabi. Dia tengok-tengok, oh ada ruang kosong yang dekat dengan Nabi. Dia pun main parking tang tu. Kan? Manakala wa amma, dan adapun ammal akhar, Waqid kata ada pun orang lain, fajalasa khalfahum. Dia ni jenis malu-malu, dia pergi duduk belakang. Dia pergi tengok, dia datang ni, dia tak duduk dekat-dekat bawah, dia tak buat leceh. Kan? Itu bahasa saya lah. Wa amma thalith fa'adbara dhahiban. Ada pun orang yang ketiga ni, dia pun duduk dekat dengan Nabi pun tak, duduk belakang tiang pun tak. Dia kira keluar-keluar, saruk kasut, royuk gitu ya. Bila habis daripada penyampaian Nabi dalam majlis itu, Nabi kata, ala ukhbirukum anin nafari thalatha. Nabi kata, hamba nampak tak 3 orang sahabat kita tadi ni, waktu kita tengah duk bincang tentang majlis ilmu, tentang ilmu dan sebagainya, tiba-tiba ada 3 orang yang tarik perhatian hamba nampak tak? Mereka pakai duk angguk nampak. Nabi kata 3 orang tadi, hamba nampak satu orang duduk dengan kita, satu orang duduk belakang kita, satu orang lagi dia pun keluar. Nabi kata 3 orang tu. Sahabat Nabi lagu duduk tunggu. Apa Nabi nak abang tentang 3 orang ni? Nabi kata amma ahaduhum. Nabi kata ada pun satu orang yang dia masuk-masuk dalam masjid Nabi, dia tak fikir tempat jauh. Dia fikir aku nak duduk dekat Nabi, aku nak rapat dengan Nabi. Bermakna Nabi kata apa? Fa'awa ilallahi. Dia tu mai untuk dia mencari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata fa'awahu Allah. Dia mai cari Tuhan, Tuhan akan cari dia. Dia mai duduk dekat Nabi, bermakna dia mencari keberkatan dalam majlis ilmu, dia nak duduk dekat. Tuhan akan cari dia. Apa makna Tuhan akan cari dia? Tuhan akan bagi rahmat kepada dia. Wa ammal akhar fastahya Allahu min. Adapun orang yang kedua, dia masuk-masuk, dia tak leceh duduk depan dia tak. Sagi depa lagu duduk tengok atas bawah, dia tak duduk belakang sudah. Dia jadi gitu. Maknanya dia segan untuk nak duduk depan ni. Bila dia duduk segan macam tu, dia malu macam tu. Nabi kata fastahya, dia malu, fastahyallahu min. Maka Tuhan pun malu untuk nak bagi rahmat dekat dia. Tuhan malu je memang tak. Tuhan jadi segan nak bagi kat dia habis. Wa ammal akhar fa'aradallahu an. Adapun orang hak nombor 3 tadi ni, dia fa'arid. Maksud dia belah tu. Dia keluar tu. Bila dia keluar tu, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mukaddimah kita hadis pada malam ni saya saja baca pasal apa tuan-tuan? Pasal nak abang majlis ilmu ni jangan duk jojoh sangat. Nak cerita dia macam tu ya. Kan, tuan-tuan buat lagu muka tak faham pasal apa? Kan, nak abang kata duduklah dekat-dekat. Cumalah ni sebab kita nak jaga social distancing tu tak apalah. Tapi takat jaga social distancing 1 meter. Tuan-tuan duduk 1 kilo. Itu masalah tu. Kan? Majlis ilmu tuan-tuan medo dekat-dekat. Tak ada masalah. Cerita dia macam tu. Nah. Siapa-siapa ustaz pun.
Itu di antara adab kita nak duduk dalam majlis ilmu. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW satu taman Raudhah min Riyadil Jannah, daripada taman-taman syurga. Malam ni tuan-tuan, saya berhajat untuk nak cerita tentang adab-adab kita duduk dalam majlis ilmu. Sebelum saya dengan jawatankuasa masjid kita nak sepakat kitab apa kita nak baca. Jadi adab. Pasal apa saya sebut ni tuan-tuan? Benda ni amat penting. Adab ni amat penting. Sebab kalau kita tengok ulama-ulama salafus salih, antara dia Imam Syafi'i, Imam mazhab kita, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Mu'tabar, yang empat ni depa adab depa cukup jaga tuan-tuan sekalian. Sebab benda adab ni adalah benda keberkatan dalam majlis ilmu. Kita mengajilah banyak mana sekalipun, tapi kalau adab kita tidak ada, barakah kita tidak ada, kadang-kadang ilmu tu tak boleh nak menjadi ilmu yang dapat terjemahkan dalam kehidupan kita, dapat kita beramal. Kan? Kita duk mengaji lama dah. Tuan-tuan mengaji di Masjid Matang Jangguih ni saya rasa lama dah. Saya dulu main Masjid Matang Jangguih, tak silap saya 2010 tak boleh ya. 2010, 2011. Kan? Kira waktu tu saya tengok penuh. Hatta sekarang ni pun tuan-tuan sekalian, jadual kuliah ada kat saya ni pun dekat 30 malam boleh kata full. Dengan kuliah subuh duk selit jelah tu. Kuliah duha lagi duk main jelah tu pula. Kalau kira 30 malam punya, tuan-tuan bayangkan 30 malam kali dengan 365 hari, maknanya berapa banyak dah kuliah yang tuan-tuan dengar. Setahun tuan-tuan keluar tu, boleh syarah kat orang lah. Tapi setahun keluar lagu tak ada apa. Bukan Masjid Matang Jangguih lah. Masjid Matang apa kita nak sebut tu. Kan? Lagu tak apa nak jadi bela lagu tu. Tapi mengaji kat Tok Guru ni, sampai Tok Guru hak mengajar ni, pakat mati setengah dah. Kita duk hidup lagi. Apa pasal? Tuan-tuan pernah fikir tak benda macam tu? Kadang-kadang tuan-tuan main duk mengaji, duk main tadah telinga lagu ni, lepas daripada waktu maghrib, habis waktu Aisyah, tuan-tuan balik. Balik pernah duk fikir tak? Malam ni aku mengaji apa dengan ustaz tu? Takut orang perempuan tanya sekali, dia kata, mengaji apa malam ni? Oh, dia kata, ustaz tu dia bagi sakan juga. Dah sakan tu apa dia? Dia kata, panjang ya. Dia kata, sampai lajak ambil Aisyah. Dah hak panjang tu apa? Jenuh aku nak buat kang semua. Dia kata, memang tak tahu apa pun. Bolehkah kasar lagu tu mula-mula ni? Dah ada ini bukan kasar, ini nak cerita. Adab tuan-tuan sekalian. Boleh kasih abang lagu tu? Lagu tak apa setuju lah ni. Kan? Sebab tu antara dia apa? Yang saya sebut dalam hadis tadi ni, kalau boleh main duduk dekat. Cerita dia. Duduk dekat kita boleh jelas. Kita nak lena duduk dekat depan Tok Guru, bahasa seraya ya. Bukan Tok Guru dulu. Kan ayah-ayah kita duduk mengaji Tok Guru dulu. Hak duduk dekat, hak tu dia nak tanya sebab tu orang tak apa nak berani duduk dekat. Dia duduk jauh-jauh. Kan? Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Saleh Syekh. Kan kalau tuan-tuan pernah mengaji dengan dia ada kuliah sini dulu. Kan? Tak ada. Pernah mengaji dengan dia tuan sekalian. Dia duduk dekat kita. Dia main, dia nak tanya i'rab ke apa dalam bahasa Arab ke, dia tengok kita, jawab Ustaz. Hak kawan tak boleh jawab, naik muka biru tuan sekalian. Kan? Dia punya lagu tu maknanya sakan tu. Apa dia ni ni? Kita tak boleh nak jawab doa. Dia punya tu maknanya hang mangkang tu. Tuan-tuan, lagu tu yang Tok Guru dulu. Tapi pak-pak ni dia duduk juga, walaupun kena tanya, kena apa, hasil dia apa-apa. Hak mana yang duduk dekat dia, ramai yang boleh mengajak nak jadi Tok Guru sobat dia. Tuan nampak tak? Tapi lah ustaz lah, dia bukan ni tak tanya, saya pun tak tanya. Kata Haji tolong jawab, tak tanya lagu tu. Tuan, kita pun faham. Kan? Cuma itulah. Tuan-tuan tengok yang kita duduk. Kadang-kadang kita duduk berasa sengai-sengai dengan geng-geng tablik. Kan? Ada pasal lagu tu. Apa mereka ni? Kadang duduk marah. Tuan-tuan tengok macam mana mereka duduk dalam majlis ilmu. Ketika mana maulana mereka ataupun syekh mereka akan duduk. Mereka duduk tahu lah. Walaupun mereka baca tu tadi, mereka baca kitab apa? Mereka baca Fadailul A'mal, Maulana Zakaria tu. Mereka baca Al-Hadis Al-Muntakhab. Mereka baca yang tu. Mereka baca. Haduk depan ni lagu duk anggur. Alhamdulillah. Benda tu boleh diamalkan oleh mereka. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala buat turun barakah kepada mereka. Kita yang duk cakap pandai ni apalah, baca dicari yang lain apa semua ni, tak ada apa ya. Apa yang kita amal daripada apa yang kita dapat tuan-tuan sekalian. Boleh faham tak? Itu cerita dia tu. Baik, mari kita cuba nak tengok sangat. Kita nak kembali balik yang kata adab mengaji tu lagu mana. Kan? Sebab kalau kita piantak, dia lebih kurang pergi sekolah juga. Cuma sekolah ni dia tak ada pakaian seragam lah.
Anak kita pagi esok atau hari Senin ni kita pergi hantar pergi sekolah. Hanya nak pakai baju seluar biru, baju putih hanya nak pakai dah. Hang pakai jubah tengok agak-agak cikgu nak hantar dia datang mana. Mengaji di surau seorang-seorang dia. Yang tu kita boleh follow. Tiba-tiba pula kita nak pergi ambil dia tengah hari pula. Mungkin kita pergi awal, dia tak keluar sekolah lagi. Kita tengok, pasal apa ni anak aku ni dia duduk dengan meja, dia duduk di garaj. Kelas dia duduk tang ni. Maknanya dia lagi jauh daripada cikgu dia. Agak-agak tu nak kata apa ke cikgu dia? Cikgu pasal apa anak saya ni duduk di garaj, awak tak duduk dalam kelas? Cikgu kata apa? Haji pun mengaji duduk belakang sekali. Contoh, jangan duduk jegir. Betul tak tuan sekalian? Tak, malam ni bukan nak main retuk apa dah. Bukan dia, cuma nak abang. Kalau daripada situ pun tuan-tuan sekalian, majlis ilmu yang ada di sekolah pun kita duk berasa tak puas hati kalau anak kita duk jauh, apatah lagi kita duduk dalam majlis ilmu ni. Sebab itulah kita, kalau kita nak ilmu ni ada barakah, maknanya bersungguh-sungguh. Sekejap dia akan masuk cerita bab sungguh-sungguh ni. Di hadapan saya, kitab Min Adabil Islam. Ada kitab, ada adab dalam kehidupan seharian. Ada adab Islam dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita akan cerita sikit macam mana yang kata adab untuk kita nak belajar ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dengar hadis saya baca ni. Nabi SAW sebut, Nabi kata, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah nak bagi kebaikan dekat dia. Siapa orang yang Tuhan nak bagi baik kepada dia? Tuhan nak bagi dia jadi orang bagus. Orang bagus ni maksud apa? Orang yang baik dalam agama. Dia faham agama, dia tahu apa yang dia buat dalam agama. Apa yang dia amalkan, tuan-tuan, dia tahu apa benda yang dia amalkan. Semayang kita, saya bagi contoh. Macam mana yang dikatakan semayang yang baik itu macam mana dalam agama. Kita tahu apa yang kita buat dalam semayang. Waktu kita angkat takbir, makna Allahu Akbar, kita tahu apa makna dia. Waktu kita letak tangan, kita qiyam tangan, kita baca doa iftitah, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira. Waktu tuan-tuan sebut, Allahu Akbaru kabira. Allah yang maha besar dan tidak ada besar selain daripada Allah. Kita tahu apa makna dia ketika mana dalam semayang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang semayang, tidak ada benda yang lain, tidak ada perkara yang lain dan tidak ada yang lain yang besar melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan merasa diri dia kecil dalam semayang. Kalau tentu kita pegang dalam doa iftitah tu, Tuhan abang dah. Tuhan push kita ni. Tuhan letak di hati kita. Tuhan nak abang apa? Aku paling besar. Tak ada, hang tak besar pun. Walaupun hang pangkat besar, walaupun hang dalam keluarga hang pangkat besar, dalam masyarakat hang orang besar, walaupun badan hang besar sekalipun. Tetapi hang kecil di sisi aku. Bila kecil tuan-tuan sekalian, maknanya orang buat apa lebih kurang kat kita pun kita tak berasa apa. Pasal kita halui, pasal kita kecil di sisi Allah. Yang kita duk berasa tak puas hati kat orang, kita duk berasa orang duk kata kat kita ni, pasal apa? Pasal kita duk rasa kita besar. Boleh faham tuan sekalian? Bila kita rasa kita besar, kita tak sepatutnya menerima umpatan orang. Kita tak sepatutnya menerima fitnah daripada orang. Kita tak sepatutnya menerima, orang kata apa, sindiran daripada orang. Pasal kita berasa kita besar. Tapi dalam semayang, Tuhan ajak mula-mula pembukaan semayang, doa iftitah abang-abang, hang tak ada apa. Yang besar tu aku. Boleh faham tuan-tuan? Bila jadi lagu tu kita tak stres. Tuan-tuan duk bintang mana pun tak stres. Tuan-tuan kerja pun tak stres. Tang mana pun tuan-tuan duk. Tak ada yang istilah tekanan kepala otak ni, tak ada. Kan? Macam kita duk rasa ada pangkat. Kan? Jadi qadhi ke, kan? PTA ke apa ke. Besar apa tak besar. Pasal Tuhan lagi besar. Bila Tuhan lagi besar, orang duk buat lebih kurang dengan kita pun kita tak berasa apa. Pasal apa? Aku tak ada apa. Aku halui. Aku kecil. Boleh faham tuan sekalian? Itu yang kita semayang. Kalau betul-betul kita ada ilmu, kita tahu apa yang kita baca. Dalam surah Fatihah, apa makna dalam Fatihah, kita tahu apa yang kita baca. Itu kebaikan. Dan kebaikan tu nak dapat daripada mana? Ni hadis Nabi abang apa? Nabi kata, "May yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang Tuhan nak bagi dia itu baik. Barang siapa Tuhan nak bagi kebaikan kepada dia, yufaqihu fiddin. Tuhan akan bagi dia faham kepada agama. Tuan-tuan, hak malam ni mai semua ni, dia takkan faham semua. Kan? Hak mai semua ni dia ada faham sikit, dia ada faham kok nu, dia ada faham kok ni. Kita ni bukan Imam Syafi'i punya orang.
Tidak. Imam Syafi'i tuan-tuan sekalian, dia sekali dengar, terus lekat dan dia faham, dia amalkan. Kita ni tekan adik-beradik, lebih PE lah. Kan? Lebih PE dia tak apa nak faham. Jadi tak apa nak faham, tang mana kita nak dapatkan kefahaman tu dengan cara kita bersungguh-sungguh untuk nak mencari ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami ni, makna dia mencari ilmu hang betul-betul nampak bersungguh, Tuhan akan bagi kepada hang. Manjadda wajada. Siapa yang berusaha, dia nanti akan dapat. Itu cerita dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang Tuhan bagi kefahaman agama kepada dia. Macam mana nak dapat kefahaman agama? Iaitulah dengan dia bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajr. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan. Barang siapa ajak orang kepada kebaikan, kana lahu minal ajr. Maka dia akan dapat pahala. Mithlu ujuri man tabi'ah. Dan pahala yang dia akan dapat juga, pahala orang-orang yang mengikut kebaikan yang dia ajar. Kan, masjid kita penganjur kepada majlis-majlis ilmu. Tadi doa umum, Jumaat tadi pun kita doa umum, kuliah malam ni, kuliah malam esok, kuliah malam apa semua tu, kita dapat pahala sebab kita buat benda baik, kita umum benda baik. Manakala tuan-tuan yang dengar informasi tadi ni, oh malam dia dah kuliah, aku nak kena mai. Bila tuan-tuan mai, dapat pahala kat tuan-tuan. Dan orang yang mengumumkan dan menganjurkan juga dapat pahala juga, maknanya mereka dapat dua. Satu mereka buat, yang satu pahala orang lain yang mai dengar daripada kebaikan yang mereka buat. Dan kata Nabi SAW, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak ataupun menunjukkan kepada benda yang tak baik, kana alaihi minal ith, sesungguhnya dia akan mendapat dosa daripada perangai dia duk tunjuk benda tak elok kat orang tu. Kan, kita buat satu benda tak bagus, kita pergi tunjuk kat orang, maka dia akan dapat dosa. Lepas tu pula kata Nabi SAW, mithlu athami man tabi'ah. Ada pula kutu duk pergi ikut pula benda tak baik dia tu. Kan? Tuan-tuan, hadis ni kadang-kadang saya selalu duk baca ketika mana duk baca khutbah. Waktu saya nak panggil orang semua mai masuk dalam masjid dululah, kan. Lah ni sebab kita buat jarak-jarak dan kita pun tetapkan orang apa semua. Dulu ni kira orang duk mai masuk dalam masjid, ada pula yang duk di luar tak duduk masjid tu. Duk atas motor, duk makan pisang apa pun tak habis lagi, satgi duk menyembang apa semua. Depa ni kira dengar qomatnya buat ni. Kan? Depa dengar qomatnya. Saya pun duk atas tu, kita duk atas ni kita nampak semua tuan sekalian. Tuan-tuan nampak dindingan saya ya kalau saya duk atas tu. Tu pun kalau tak tidur lah. Kalau tidur memang tak nampak apa. Kan, kita bila duduk atas tu kita nampak, oh dia satu macamnya duduk sana, duduk main telefon bagus punya, satu macamnya duduk baca surat khabar lah sana, hak di luar duduk atas motor lagu duduk isap rokok daun ke apa, kan lagu duduk menyembang rancak. Kita nak mula khutbah dah. Satgi dia pasang kira tajuk hari tu dia pusing pikul lain lah. Saya baca yang ni lah. Apa dia tuan-tuan sekalian? Nabi kata apa? Kita baca tadi. Nabi kata siapa yang manda'a ilal huda. Siapa yang mengajak kepada kebaikan. Ataupun siapa yang membuka satu jalan kebaikan. Dia buat satu benda baik. Apa dia benda baik? Tuan-tuan masuk dalam masjid dengar khutbah. Lepas tu ada pula orang kata dia masuk, jom kita pergi masuk. Mereka pun masuk juga. Pahala orang yang tengok tuan-tuan masuk dalam masjid dengar khutbah dapat juga kepada tuan-tuan. Tiba-tiba hari tu dia tak duduk dalam masjid, dia tak masuk dengar khutbah, dia duduk atas motor di luar. Bila dia duduk atas motor di luar, ada pula orang duk pergi turut dia kata dalam atas motor pun okey dia kata. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Walaupun tuan-tuan dah insaf, dah masuk dalam masjid dah, tapi oleh kerana angkara kita yang membuka satu jalan yang tak bagus kepada orang, orang tengok kita duduk atas motor, orang ikut perangai kita, orang duk buat apa yang kita buat dulu, dosa mereka duduk di luar tu mengalir kepada kita tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Tak apa setuju buat ni. Itu cerita dia. Sebab berdasarkan kepada hadis. Bukan Ustaz Luqman kata, bukan Ustaz Pozi kata, bukan jawatan kuasa masjid kata, dah. Tapi Nabi kata macam tu. Alangkah bagusnya amalan baik ni kita buat. Apa dia amalan baik?
buat satu benda baik, masuk dalam masjid, orang akan tengok kita, orang follow. Kita mati pun pahala dapat kepada kita. Inilah yang disebut sebagai sadaqatin jariyah. Sedekah jariah bukan hanya guna duit saja. Dalam sebuah hadis yang kita duk baca Arba'in An-Nawawi, kan kitab hadis 40 kita baca. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis macam mana orang-orang kaya ni bila mereka buat amalan-amalan yang bagus, tiba-tiba mai orang miskin di kalangan sahabat Nabi, mereka pergi duk mengadu kepada Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, selepas daripada ahlu dusur orang kaya ni, mereka balik, orang miskin pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, orang kaya ni mereka semayang macam kami, orang kaya puasa macam kami, orang kaya mereka ni buat amalan macam kami. Cuma kami ni, satu benda yang kami kalah dengan mereka apa? Mereka boleh sedekah, mereka ada banyak duit. Kami tak ada, kami rugi tahun tu. Rasulullah, tolong saya bagi amalan yang setimpal dan juga boleh challenge mereka ni. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, kullu tasbihatin sadaqah. Nabi kata, apa nak payah? Hampa tak boleh sedekah bukan? Mereka kata, ya. Nabi kata, kullu tasbihah. Setiap tasbih yang hampa ucap, itu sedekah. Setiap takbir yang hampa ucap, itu sedekah. Setiap tahmid yang hampa ucap, itu sedekah. Hampa mengajak orang buat benda baik, itu merupakan sedekah. Anda nampak tak? Maknanya apa? Kita buat satu amalan baik dan diikuti oleh orang, itu adalah sedekah dan itu menjadi jariah kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Boleh tak nak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya adab-adab kita dengan ilmu. Tuan, kita nak belajar, kita nak mengajak, kita nak belajar dan nak mengajak. Kan malam ni kita cuma nak tengok adab dengan ilmu. Kalau ada masa, kita tengok adab dengan guru. Ada masa lagi insya-Allah kita tengok adab guru tu macam mana. Kan, ni kira duk bagi orang hak menuntut ilmu, hak guru ni tak ajak langsung ni. Kan, ustaz-ustaz pun dia apa lagu tu. Dia kira duk tibai orang ya, dia pun bukan betul pun. Kan, tu cerita dia hakikat dia lagu tu. Baik. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, ikhlas kerana Allah. Yang tu tak dapat tidak. Dalam surah Al-Bayyinah, kan kita duk baca surah Al-Bayyinah ni orang tak pernah kenal. Orang kata surah Lam Yakunin, orang tahu. Kita baca surah Al-Bayyinah, dia kata gila, hang tak apa Lam Yakunin apa benda hak sama. Tuhan kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Kan, tidaklah agama itu melainkan kamu beribadah kepada Allah, kamu buat satu benda amalan di sisi Allah mukhlisin. Mukhlisin ni makna dia apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhlas ni kepada siapa? Nombor satu, penganjur yang buat kuliah ni pun kena ikhlas. Penganjur yang buat majlis agama ni pun kena ikhlas. Penganjur yang buat majlis ilmu ni kena ikhlas. Kan? Ada juga penganjur, bukan di masjid ni, masjid lain lah. Kan? Dia buat pasal apa? Majlis ilmu ni, kita saja panggil ustaz, ustaz mau duk bancuh sikit dia. Nampak tu sekalian? Tak ikhlas lah tu. Hang buat nak bancuh orang, bukan nak bagi ilmu kat orang. Wah, Ustaz Bozi Usha macam siapa? Tak boleh faham tak tuan sekalian? Panggil ni apa? Ustaz bancuh sikit dia. Ustaz pula seorang cabang terbih. Hamba bagi biji goli, ustaz tibai. Bagi biji goli, bukan dia. Tuan sekalian. Saya pun kalau ada masjid, ada 2-3 masjid lah panggil kita kan. Ustaz, mau nak bagi sikit. Biar pergi hang bagi. Kita hang ada masalah, aku pula nak kena bagi. Tak apa saya tak nak sentuh. Tak pun saya tibai dia lagi ada. Kan? Pertama penganjur. Ikhlas. Kita buat pasal apa majlis ilmu ni? Pasal ada masjid. Masjid ni memang Tuhan suruh imarah. Sebab berdasarkan, kalaulah Nabi SAW pun bila dia bina masjid, tuan-tuan, Nabi bina masjid, Nabi minta izin Tuhan. Tuhan kata apa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquna fihi. Dalam Quran sebut. Tuhan kata, ya Muhammad, Tuhan kata, la masjidun ussisa ala taqwa. Hang nak buat masjid boleh. Cuma apa? Nombor satu, masjid yang hang nak buat diasaskan dengan taqwa. Kena ikhlas. Nampak tuan sekalian? Lepas tu Tuhan kata apa pula? Ahaqqu an taquma fihi. Lepas hang buat masjid, hang kena bangunkan masjid tu. Hang kena hidupkan masjid tu. Bukan saja-saja masjid cantik, lepas tu duk bangga dengan kemeriahan, duk bangga dengan kecantikan masjid, apa pun tak ada dalam masjid. Bukan macam tu Muhammad. Tuhan tegur Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pasal kita nak sampai kepada
Ni pemilihan Korea nanti ni. Pakai nak berebut masjid habis-habis semua. Kan? Nak berebut masjid, boleh, silakan berebut masjid, tak ada masalah. Cuma bila dapat kepada hamba, ingat, Nabi dulu pernah kena tegur, takkan hampa tak boleh kena tegur. Boleh faham tuan-tuan? Lagu duk kasar dah ramai ni. Tuhan kata, ahaqqu an taquma fi Muhammad, hang lebih berhak untuk menghidupkan masjid tu. Antara sebab Tuhan tegur untuk bersiapa tuan-tuan sekalian, tak mau menjadi seperti mana masjid Dirar yang dibuat oleh orang munafik. Dirar ni apa? Mereka bina satu masjid, mereka panggil orang main semua pasal apa? Antara dia niat yang tak bagus dalam diri mereka. Niat tak bagus ni apa? Mereka nak pemati bang masjid hak Nabi bina. Kan? Mereka nak racun pemikiran orang. Hampa jangan ikut Nabi Muhammad. Ni, kita main ke masjid ni, kita buat meriah sikit masjid ni. Tapi, niat tu tidak betul. Kan? Itu satu. Maksudnya apa? Maknanya ikhlas kepada Allah daripada segi penganjur. Yang kedua, guru kena ikhlas juga. Ni hak domain mengajar apa semua. Kena ikhlas. Kan ikhlas ni macam mana tuan sekalian? Lillahi ta'ala. Redha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Barulah ilmu hak kita ajak tu tuan-tuan. Kadang-kadang kalau dia main dengan keikhlasan kita bagi kepada orang. Kita cakap benda ni benda biasa aja. Ustaz lain pun cakap benda yang biasa. Tapi ustaz ni dia bercakap yang tu. Dia masuk ke dalam hati ni. Kan? Dia ada macam tu. Sebab dia habaq tu memang betul nak ajak orang. Kan? Dia masuk dalam hati. Yang ketiga, ikhlas orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan, menuntut ilmu dia pun kena ikhlas. Mai mengaji ni lillahi ta'ala. Itulah Tuhan nak bagi. Kalau ada niat-niat dan sebab-sebab yang lain, benda tu Tuhan akan bagi. Bukan Tuhan tak bagi. Cuma, yang kata ilmu tu kita tidak akan dapat. Itu yang pertama. Lepas itu pula, antara yang lain. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kena mengaji betul-betul lah. Kita duk abang kat anak kita. Mengajilah betul-betul. Tuan-tuan main ni bini dah pesan tak? Abang bina, saya kata aku lepas maghrib aku duduk di masjid aku nak mengaji. Elok bang, mengaji sungguh-sungguh lah. Kena penampak cuma. Kata awal, lepas aku mengaji tak sungguh lah sebelum ni. Dah, tak mengaji betul-betul lah. Tak mengaji betul-betul tu lagu benar. Kan? Baik tuan sekalian. Mengaji yang kata mengaji betul-betul itu apa dia? Maknanya berusaha mencari ilmu tak kira bila pun. Yang penting dalam hati kita ada hidup nur. Nur ni tuan-tuan, ilmu lah. Kan? Jangan kita sampai tak mai langsung. Ngaji-ngaji kita tak kena ada sekalian. Dan mengaji ni pun bukan untuk sambil-sambil lewa nak mengisi masa lapang. Betul tak? Kadang-kadang duduk biar mentang tengok Isya. Ada lagu tu, betul tak tuan sekalian? Kalau lagu tu pergi duduk di kedai kopi bang. Kan yang Isya mai balik. Ada jenis lagu tu ya. Duduk biar beda halua telinga sementara nak tengok Isya. Tu pun tuan-tuan, walaupun ada orang niat macam tu, tapi Allah Ta'ala bagi pahala kat dia. Kan? Sebab apa? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, Inna lillahi malaikatan sayyarah. Bagi Allah Ta'ala itu ada malaikat sayyarah. Sayyarah tu, kalau bahasa ni dia kata kereta. Tapi sebenarnya bukan malaikat kereta. Malaikat yang bersiar-siar mencari majlis-majlis ilmu. Nampak tuan sekalian? Malaikat mencari majlis ilmu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, mereka akan turun mai. Kan? Mereka akan meletakkan sayap-sayap mereka. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridwan bima yasna'. Mereka akan buat turun sayap mereka sehinggakan sayap mereka itu berlaga di antara satu sama lain. Mereka redha dengan kita duduk dalam majlis ilmu ni. Lepas tu pula bila kita pun dah mula bersurai, kita balik rumah, malaikat pun akan terus pergi meninggalkan kita. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nanti akan tanya mereka. Tuhan kata, wahai malaikat, min aina ji'tum wa huwa a'lam. Tuhan kata, wahai malaikat, hampa mai daripada mana? Walaupun Tuhan tahu kata malaikat mai daripada tempat majlis ilmu. Itu ada satu malaikat yang ditugaskan cari majlis ilmu. Lepas tu Allah Ta'ala tanya pula kepada malaikat, mereka buat apa dalam tu? Malaikat kata, mereka sedang, ya alladzina yadhkurunak, mereka mengingatimu ya Allah. Sebab duduk dalam majlis ilmu, cerita tentang hadis, cerita tentang Quran, cerita tentang adab, cerita tentang Islam. Maknanya mengingati Allah. Lepas tu mereka buat apa lagi, wahai malaikat? Malaikat kata, mereka ini buat semua tu kerana takut daripada azabmu ya Allah. Mereka takut api neraka-Mu ya Allah. Tuhan tanya malaikat, dia duk takut api neraka aku, dia pernah tengok tak api neraka aku tu? Nampak atas sekalian? Yang betul juga kan? Tuhan tanya malaikat tu. Kita duk waqina azaban nar. Kan doa tu kita duk baca.
Tuan-tuan pernah masuk labi neraka ke? Yang duk berasa takut sangat ni. Betul tak? Lepas tu kita duk minta apa? Duk minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan kita duk minta, ya Allah kurniakan kepada kami keredaanmu dan syurgamu ya Allah. Malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala, depa duk minta syurga, depa pernah ke masuk syurga aku? Depa pernah lah tengok syurga aku? Malaikat kata tak pernah. Api neraka pun depa tak pernah tengok. Tuhan tanya, macam mana kalau mereka pernah tengok yang kata api neraka, yang kata syurga? Kalau mereka pernah tengok, nescaya mereka akan menambahkan lagi amal ibadat. Pasal mereka nak masuk dalam syurga dan mereka nak melepaskan diri daripada api neraka. Tuhan kata, tak apa. Falahum. Bagilah kepada Allah, bagilah kepada mereka. Allahumma ghafir lahum warhamhum. Malaikat kata apa? Malaikat kata, kami berdoa supaya mengampunkan mereka dan merahmati mereka. Hak duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan nampak tak? Itu doa. Tiba-tiba malaikat sudah bertanya soalan ekstra kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, walahu, hu ni kembali kepada seorang. Ada satu orang ni dia main betul-betul bukan nak mengaji. Dia main ni saja, dia main kok-kok nampak ramai ada kuliah ke apa, kok-kok ada nasi bungkuih lepas daripada kuliah tu. Dia pun saja duduk dengar lena ke apa. Lagu tu lah. Kok-kok ada nasi bungkuih. Rupanya tak ada pun. Bila tak ada dia pun balik nyong lagu tu duduk menyumpah apa ni lah. Apa buatlah makan pas sikit. Tuhan, malaikat kata, ya Allah, kalaulah semua hak duk ada ni, kamu bagi keampunan, kamu bagi rahmat, macam mana dengan Tok Syekh Kepiah Longgak ni? Kan, pasal dia main tu, dia main bukan nak mengaji, dia main saja nak main usyak, kasut-kasut bagui-bagui, dia nak saruk balik buang. Kan, tapi oleh kerana orang tolak dia masuk dalam masjid, tadi nak keluar. Kan dia boleh duduk tunggu ya. Macam kita duduk tunggu nak masuk Aisyah lah. Betul tak tu ya sekalian? Pasal tu bila ustaz duduk khutbah, dia pun lagu buat muka pokka lapang. Betul, buat tarik. Kan? Dia buat muka pokka risau. Kalau buat muka manusia tak apa. Pokka ni macam mana? Dia lagu duduk tengok sana. Tapi mata duduk jelin kot ni. Lagu tu. Mata dia jelin. Betul tak sekalian? Tahu pokka macam mana? Pokka ni. Kita buat pokka pula dah. Kan? Dia lagu dia tak tengok kita. Tapi dia nak lari. Lagu, satu macam jelin kat kita. Itu kata muka pokka. Tapi dalam masjid ni tak ada dekat lah. Kan dia buat ta'ati jelin. Apa Ustaz ni? Jangan duk ni nak bunyi lah. Tak turun-turun apa-apa. Lagu tu. Kan? Baik. Muslimin dan muslimat antara rahmati Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Kalaulah kepada mereka keampunan aku, rahmat aku, walahu kepada dia juga aku berikan keampunan dan rahmat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nampak tak? Kan, lepas berani teruskan kepokkaan itu. Sebab apa? Pasal depa pun dapat, aku pun dapat ya. Kan? Allah. Tuan-tuan, sayangnya Tuhan kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Antara kesungguhan dia apa kita sebut tadi, mukadimah hadis yang kita baca tadi. Apa dia tuan sekalian? Mai duduk dekat. Barulah ustaz-ustaz dah rasa semangat sikit nak mengajar. Ni tuan-tuan ustaz duk tani tu dia punya 16 kilo punya. Kalau masjid ni lagi besar ujung. Saya pengalaman saya duk mengajar masjid daerah Barat Daya. Dulu pasal yang saya stop di sini pasal kena pindah pergi balik pulau. Tuan-tuan, masjid Barat Daya besar masjid SPT Perda. Tuan-tuan bayangkan saya duduk dekat dinding ni, hak belakang mengaji dekat tiang tu, duduk dinding tu. Allah nampak sayup manusia ke apa ni, nampak lagu tu. Kan? Saya pakai spek, kalau buang spek, tak tahulah apa makhluk duk ada tonton tu. Dia lagu duk jauh, lagu tu lagu duk angguk tu, angguk lena yang murung ya. Sayup tu. Tu saya masjid negeri, saya tak pergi, orang panggil saya. Kan? Sampai berapa kali tukar imam lah. Bebai ke tu orang kata. Dia ni bukan nak main. Masjid Allah Fahim duk panggil saya. Tak pi Kan? Saya pula, yalah kalau buat kuliah orang bukan ada pun. Bila tak ada tu pasal. Kalau tak ada duk 2-3 orang duk depan ni tak apa. Dah tak ada seorang duk menyuruh nu, seorang duk menyuruh. Geng penyuruh apa ni? Geng sagi kata. No duk ujung nu, Allahu Akbar. Tak boleh ke tu? Saya tak boleh. Kan? Tak tahu kok tuan-tuan boleh. Kan? Tak boleh tu. Ya, baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya di antara adab kita dalam majlis ilmu, iaitulah kita berniat, antara niat ikhlas kepada Allah dan kita niat juga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bela agama Allah tu tahu mana? Dalam diri kita. Sebab itulah dalam doa dia kata apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kan doa tu. Ya Allah, kurniakan kepada kami keselamatan pada agama. Nak selamat macam mana kalau hang tak jaga agama? Nampak tak sekalian? Kalau kita jaga agama, selamatlah kita. Ni kita pun tak jaga agama, nak suruh agama jaga kita.
Agama nak jaga macam mana kita kalau kita yang tak betul-betul jaga agama? Boleh faham tuan sekalian? Itu di antara kita duk belajar ni. Nak bela diri kita, nak bela keluarga kita, nak bela masyarakat kita. Kalau semua ada ilmu, insya-Allah diri kita terbela, keluarga kita terbela, masyarakat kita juga akan terbela. Kalau masing-masing pakai ada ilmu, tak ada masalah. Hang buat cara hang, aku buat cara aku, pakai ada ilmu. Yang duk jadi celaru ni tuan-tuan pasal apa? Kerana kadang-kadang pasal tak ada ilmu tu masalah. Ilmu apa? Ilmu lapang dada tu tak ada. Ada ilmu daripada mengaji, dua-dua mengaji, tapi ilmu lapang dada tak ada. Sebab tu duk bergaduh sama-sama. Kan? Dalam bab sembahyang sudahlah. Ada orang angkat takbir, ada orang tak angkat takbir. Allahu akbar. Lepas tu pakai duk hingat ni luang. Apa dia tu semayang angkat takbir pun, tak angkat takbir pun dia tak tahu kena angkat takbir. Kawan tu mengaji memang ada hadis Nabi SAW tak pernah angkat takbir. Ada sekali. Allahu Akbar. Tak ada masalah. Tuan-tuan pergi semayang di Mekah. Kan duk pergi buat haji, buat umrah. Tuan-tuan nampak tak orang sana macam mana? Kadang-kadang qiyam pun nak. Allahu Akbar. Dia apa lagu? Bang, boleh sikit bang. Dia ingat kawan tu berdiri. Berdiri pak kawan tu semayang. Tuan-tuan sana. Jadi lagu tu. Kita pun balik lagu tu sembang bagus punya. Kita balik daripada Mekah ni orang nak main minum air zam-zam dan kurma yang orang India jual di sana tu. Kan? Padahal beli di Pekan Rabu Lok Stang melunggu. Tapi nak beli di sana tu pasal kurma dan zam-zam tu dia naik kapal terbang. Yang tu mahal tu. Jadi pakat duk minum bagus. Ji macam mana? Okey kat sana. Dia tak payah juga kalau orang-orang jahil pergi Mekah ni. Satu macamnya hang orang jahil pergi Mekah awak alim ke? Tak ada kah dia kata kau duduk berdiri. Dia orang semayang. Memang dia semayang. Cuma dia tak qiyam. Nampak tuan sekalian? Allah. Macam-macam pun kita ni. Tu tak cerita lagi. Ada satu ustaz pernah main kot tempat tuan sekalian. Kan? Dia orang Arab ni. Perangai orang Arab dan perangai orang belah sana lah. Dia bila dia jalan depan kita sebab mereka pegang tu sutrah tu. Nabi SAW kata apa? Kalau orang ada di hadapan kita, jangan kita melintasi dia. Berdiri kamu tu lebih baik daripada 40 kot Nabi sebut. Tapi Nabi tak sebut 40 tahun ke, 40 hari ke. Nabi tak sebut macam tu. Dan satu hari Nabi SAW dalam Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi ni tuan-tuan sekalian, dia tempat berjalannya orang. Kan? Jadi ada seekor kambing yang berjalan. Yang main depan Nabi. Nabi tengah duduk semayang. Kambing tu lalu-lalu, Nabi tahan kambing tu. Kambing tu nak piduk. Nabi tahan. Lepas tu kambing tu pergi jalan kot lain. Maknanya kalau kita semayang, orang duduk berjalan, kita boleh tahan. Boleh faham tuan sekalian? Tapi kita di Pulau Pinang jarang kita buat. Kan? Lagu duk tahan pula, dia lagu duk salam pula. Ya, apa abang? Allah, ya, sihat kah? Duk lagu tanya kita pula. Kita duk buat lagu tu, nak abang atas semayang tak erti. Dia buat geleng lagu tu, lah kali penyepak dia aku semayang. Tahu tak? Dia tahan kita tak berjalan. Dia kawan ni pula, dia pun serabut melo. Ya. Dia duk ingat, oh nak bersalam. Boleh salam no? Dia tanya kita lagu tu pula. Tu yang kita jarang duk buat lagu tu. Betul tak? Allahu Rabbi Tabarakallah. Jam bunyi dah siapa sih? Kita nak berhenti kah? SOP dah kita abang. Baik, seterusnya dah sikit lagi. Lapang dada dalam menerima perbezaan pandangan. Tu saya sebut tadi ni. Kita ni jadilah orang-orang yang apa? Tuan-tuan tengok macam mana Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata apa? Dia kata ra'yi sawabun wa yahtamilu khata'ah. Wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilu sawabah. Itu lapangnya dada Imam Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata ra'yi sawabun wa yahtamilu khata'ah. Dia kata pandangan aku ni betul, tetapi kemungkinan mengandungi salah. Dia kata pandangan aku betul, pandangan orang lain salah, tetapi kemungkinan pandangan aku ni salah. Dia kata. Dan kadang-kadang pandangan orang tu betul dan pandangan aku ni adalah salah. Dia kata. Dan kemungkinan pandangan aku adalah betul. Makna dia kata apa tuan sekalian? Dia tak kata yang dia ni betul. Kan? Dan dia tak menyalahkan orang lain yang salah tu. Semua orang ada pandangan masing-masing selagi mana berdasarkan kepada ilmu. Boleh faham tuan sekalian? Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Imam Syafi'i kata apa? Kalau sahlah hadis tu, itu adalah mazhab aku. Walaupun aku tak buat macam tu. Kan? Baik. Ada satu kisah tentang Imam Syafi'i. Dia pernah pergi kepada maktab ataupun pergi ke madrasah Imam Hanafi. Dia pergi madrasah Imam Hanafi, tuan-tuan sekalian. Dia pergi lena di sana. Lepas tu pagi esok, dia bangkit untuk nak sembahyang subuh. Dia diberikan, orang kata apa? Diberikan penghormatan untuk nak jadi imam kepada murid-murid Imam Hanafi. Imam Hanafi meninggal lah. Kan? Jadi Imam Syafi'i pergi.
Malam tu, orang-orang Imam Hanafi ni apa semua, mereka ni dalam mazhab Hanafi tak ada kunut. Dan mereka tahu mazhab Syafi'i ada kunut. Kan? Mereka kata esok kalau Syekh Syafi'i ni jadi imam jenuh, kita angkat tangan. Ha? Jadi malam tu pakai duk praktis semua lah. Kan? Duk, Sami Allah, Alhamdulillah, Allah. Pakai duk angkat tangan. Tak biasa. Tuan sekalian. Macam kita lah dalam semayang apa? Semayang tarawih. Kan? Kan 15 ke atas kita duk buat kan? Dalam mazhab Syafi'i kena buat. Ada orang yang 15 tu dia pergi turun dulu. Turun-turun tengok Allah angkat kunut. Baru dia berdiri pula. Kan ada lagu tu kan? Kan? Lepas rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tok Imam dia baca lanjut lagu tu. Tok Imam pun nakai. Bacalah. Allahumma hdina fi man hadai. Dah ni. Allahumma hdina. Dia dengan Allah tu dia turun. Turun-turun dia sujud. Awak yang berangin sakan ni. Rupanya orang tak turun sujud lagi. Dia pun naik balik. Kan? Kadang-kadang terlajak macam tu. Kan? Jadi Imam Syafi'i pagi tu dia pun jadilah imam. Bila jadi imam, sahabat pakai duduk tunggu dah. Dia tahu. Habis-habis ni mazhab Hanafi ni murid-murid dia pakai duduk tunggu. Sekali lepas yang tidak jangan lupa angkat tangan. Duk ngapai tu daripada semalam ke. Dia rokok-rokok sami'allahu liman hamidah. Dia pakai duduk tunggu dah. Pakai duduk angkat tangan. Tengok-tengok dia turun tu. Allahu akbar. Tentang dia turun tu dia tak buat kunut pun. Habis-habis tu tuan-tuan orang pergi tanya, wahai Syekh, pasal apa? Tak buat kunut ni pasal apa? Apa dia kata apa? Li ikrami hadha. Dia kata, aku tak buat kunut tu pasal apa? Kerana aku memuliakan pandangan guruku iaitulah Imam Hanafi. Sambil dia tunjuk kepada makam Imam Hanafi dekat tu. Tuan-tuan nampak tak macam mana lapangnya dada yang kata Imam Syafi'i ni? Boleh faham tuan sekalian? Allahu Akbar. Mengaji macam tu. Kalau orang yang ada ilmu macam tu, dia menghormati pandangan orang lain. Nampak dah? Dia bukan nak kerah hak dia tu. Pandangan orang lain dia kena hormat. Dia pegang macam ni. Mereka pun mengaji. Mereka tahulah buat macam mana. Selesai masalah. Ni dah. Mereka mengaji tak betul. Tang mana mereka boleh tahu. Amboi, hang mengaji tang mana yang hebat sangat ni. Agama tak ajak kita macam tu. Kita mengaji bukan nak cari perbalahan. Tetapi kita nak mencari kebenaran. Baik. Lepas tu tuan-tuan. Mengaji ni juga antara adab dia. InsyaAllah 2-3 minit kita orang tinggi. Antara adab dia iaitulah membersihkan jiwa. Kan? Adab kita mengaji membersihkan jiwa. Tuan-tuan main kuliah malam ni balik lagi agak-agak apa benda satu benda yang boleh nak bagi orang kata apa? Hati tuan-tuan ni terubat. Apa benda? Oh, nak kena ikhlas. Itu mengaji. Ni keluar lagu duk tengkak dengan orang pula. Yang tu nama dia tidak ada adab dalam kuliah lah, dalam mengaji ni tuan-tuan. Itu cerita dia. Baik. Membersihkan jiwa, adab dia, maknanya kita membuka jiwa kita untuk dibersihkan. Kita main mengaji, lepas tu pula kita boleh terima teguran. Ada. Kan bila ustaz duk sebut ustaz, kadang-kadang dia sebut-sebut kena atas kepala kau ni, kena atas kepala kau ni. Lain kali main jumpa Ustaz Uzi, ustaz ni nak ambil leceh punya orang ni. Awak sebab dia bercakap ke kata kat orang, kata ambil orang lain. Nampak? Maknanya dia tak membuka diri dia untuk nak terima teguran. Tuan-tuan nak tengok apa nama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia ni jenis orang yang suka terima teguran, Sayyidina Umar. Sehingga kan ketika mana membahaskan satu hukum mengenai hukum nafkah ke hukum faraid kalau tak silap saya, tiba-tiba ada satu perempuan tua dia mangkit-mangkit, wahai Umar engkau ada salah. Cerita hak Nabi habaq macam ni. Dan Umar menerima pandangan orang tua tu, perempuan tu. Umar kata benarlah dia dan salahlah Umar. Itu tuan-tuan. Maknanya dia boleh menerima teguran. Hatta Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia panggil sahabat-sahabat dia kata kalaulah ada pada diri aku kesalahan, hampa tegur terus kepada aku ni. Maknanya kalau hampa tengok Umar, mungkin hari ni aku cakap besar ke, aku ada nampak serupa nak dengki ke orang ke, aku ada nampak serupa dengan takabur, hampa pergi tegur aku pergi habis. Umar nak macam tu, tuan sekalian. Tapi masalah dia sahabat berani ke tegur Umar. Kan? Depa tegur lagi, depa duk berasa macam tu, tapi Umar tak ada masalah apa. Kan? Kan? Tuan-tuan, bukan kata kita. Balik orang perempuan nak tegur pun, sakat nak kata abang. Tadi ustaz kata suruh tegur, saya nak tegur abang boleh tak? Kan? Lagu dia duk buka kertas A4 duk tulis tuan sekalian kat kita ni, salah abang. Pergi pejabat agama pula lepas ni duk bergaduh dua-dua. Baik, itu dalam adab kita dalam menuntut ilmu. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, menjauhi pertengkaran. Setiap penuntut ilmu kena menjauhi pertengkaran. Walaupun dia ada ilmu sikit, orang lain ada ilmu, duduk bahas ni kira nak bergaduh, tak usah. Jadi orang yang ada adab dalam berilmu, hang ada ilmu, aku ada ilmu. Hang yakin dengan ilmu, aku yakin dengan ilmu aku. Selesai. Dah sekalian. Cerita dia macam tu je.
Bukan kita nak mempertahankan ataupun mempertegangkan benang yang basah, tuan-tuan sekalian. Baik, seterusnya bukan kita nak tunjuk siapa yang hebat, dan kita ni tak boleh nak jadi pendakwa. Kan baru ada ilmu sikit tengok kau tu salah. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat Imam Muslim, kata Nabi, idza qala ar-rajul halakan nas fahuwa ahlakuhum. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata apabila satu orang ni duk kata depa ni salah, depa ni bukan betul, halakan nas. Halak ni makna dia depa ni teruk lah depa ni. Nabi kata fahuwa ahlakuhum. Sebenarnya dia tu yang tak betul. Kan? Jadi kita jangan menyalahkan orang, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Seterusnya menjaga adab dengan guru. Depan guru pun macam tu lah tadi ni. Jaga adab guru elok-elok kan. Ni duduk depan guru, dia buat muka tak puas hati pula kan. Yalah bunyi dah insya tak berhenti-berhenti lagi. Kata SOP berhenti insya. Ustaz dia buat muka keras lagu tu. Buat muka lagu tu. Sambil tunjuk jam pula dah lagu tu. Tak apa tuan-tuan. Imam Syafi'i. Kita tengok macam mana dia mengaji. Dia pernah mengaji kepada Imam Malik. Imam Syafi'i. Dia selak ni. Yang kata adab ni. Kitab dia. Waktu nak selak. Dia buka pelan-pelan. Pasal apa? Pasal dia buka deras macam ni. Akan mengganggu guru dia. Allah. Mengganggu Imam Malik. Tuan-tuan tengok tak? Macam mana adab. Sebab itulah dia menjadi Imam Syafi'i. Kita ni takkan jadi cucu PE ya. Tu pun PE noleh nama dia, bukan PE kot ni ya. Pasal apa? Kita selak bukan kata selak apa nama buku, tuan-tuan sekalian. Kentut depan guru lagu duk ribah kain, bom-bom lagu tu duk mai tolak mai kot ni. Apa cerita ni? Sebab itulah tak boleh nak jadi serupa Imam Syafi'i ni, tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Betul apa? Imam Rabi', pernah dengar nama Imam Rabi'? Dia juga minum air depan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia mengaji kat Imam Malik. Imam Rabi' mengaji kepada Imam Syafi'i. Sebab Imam Rabi' tengok Allah, Imam Syafi'i, ya Allah, dia ni memang betul beradab dengan Imam Malik. Jadi Imam Rabi' pun dia beradab dengan Imam Syafi'i. Sehingga kan dia minum air di hadapan imam dia sendiri. Dia telan pelan-pelan. Dia tak bunyi gelup-gelup kan bunyi tu kan. Bunyi serupa dengan ikan kalui duk makan bunga raya. Belup-belup. Tentu pun tak? Ni minum. Zat, minum Zat. Minum. Belup-belup. Dia dulu. Dia tuang tu ingat tuang kat ustaz. Rupanya tuang kat dia nak minum. Allah. Adab tuan sekalian. Baik muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Banyak kita banyak ni. Tak apa nanti kita sambung lain. No? Boleh kot? Boleh tak tahu? Tak apa nak anggur ni. Siapa ni? Tak beradab. Tak apa nak anggur ni. Tak apa. Faham. Kita sambung balik. Banyak lagi. Dia ada sabar dalam menuntut ilmu. Dan juga kita akan cerita sikit, guru pun perlu ada adab. Guru pun kena ada adab. Dalam kitab Siyarus Salikin. Ingat tak? Saya pernah dulu kita mengajar kitab tu kan, Siyarus Salikin kan. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Mula-mula dia cerita beradab. Adab macam mana di antara adab kita dengan guru dan adab guru tu sendiri, tuan-tuan. Guru ni bukan semua maksum. Kena pegang yang tu ya. Kan guru bukan semua maksum, dan benda hak guru kata pun tuan-tuan sekalian kena tengok juga. Kadang-kadang dia bercakap ikut sedap mulut dia ke apa semua, kan benda-benda hak yang seperti itu kita nak kena tengok. Yang kita guru. Lepas tu, guru dia kena ada sifat tawadhu', dia ada sifat uswah, sifat wara'. Apa sifat-sifat tu? Insya-Allah kita akan cerita nantilah di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم